Okey, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Pada minggu yang ke-12 ini kita akan cuba berkongsi tajuknya, topiknya iaitu analisa akhlak, iaitu akhlak berkaitan, iaitu analisa ayat Al-Quran berkaitan akidah, berkaitan ibadah dan juga akhlak. Okay, dalam Al-Quran sebagaimana telah dinyatakan sebelum ni, Al-Quran merupakan sumber utama dalam agama kita, agama Islam, dan ciri-ciri Islam itu iaitu sempurna ataupun syumul juga terangkum dalam Al-Quran, kerana Al-Quran merupakan sumber utama dalam Islam, dan ciri-ciri keistimewaan Islam itu ada juga pada Al-Quran. Jadi kita akan cuba lihat ayat-ayat Al-Quran berkaitan akidah, syariat, ibadah dan akhlak. Akidah telah pun kita pelajari sebelum ni, iaitu dari segi bahasanya iaitu ikatan atau simpulan, iaitu daripada perkataan bahasa Arab aqadah, yaqidu, aqdun, ikatan. Jadi dari segi istilah semua sedia maklum, apabila kita sebut akidah, maka akidah itu dia berkaitan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengakui akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan atau manusia yang tidak mempercayai akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikatakan individu tersebut tidaklah berakidah dengan yang betul ataupun tidak ada iman. Jadi adalah Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang menyentuh tentang akidah. Sebagaimana kita telah pelajari sebelum ni, akidah itu topik ataupun fokus perbincangan meliputi tentang sebagaimana yang ada dalam rukun-rukun iman tu, iaitu berkaitan Allah SWT, berkaitan Rasul, nubuwah, berkaitan kenabian, berkaitan malaikat, berkaitan ghaibiyat kita pelajari sebelum ni, itu perkara-perkara ghaib yang mana hanya kita ketahui melalui firman Allah SWT dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, dan itu berkaitan akidah. Jadi antaranya ialah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Iaitu dalam surah Jumu'ah ni artinya Allah SWT menyatakan dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab, iaitu orang ummiyin, orang-orang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis, seorang Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah yang Al-Quran, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak, dan sesungguhnya mereka, iaitu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi surah Jumaat ini kenapa dikatakan berkaitan dengan akidah? Kerana dalam ayat ini menyatakan bahawa Allah SWT telah mengutuskan seorang Rasul daripada kalangan orang Arab, iaitu golongan yang tidak boleh baca, tidak boleh menulis. Jadi Rasul itu merupakan satu topik ataupun satu perbahasan dalam akidah, iaitu dan juga kenabian. Itu berkaitan akidah. Jadi akidah itu kepercayaan. Jadi kita beriman bahawa Allah SWT menyatakan Allah telah menghantar seorang utusan yang kita telah bincangkan sebelum ni di kalangan orang Arab, iaitu yang tidak boleh baca, tidak boleh menulis. Yang mana Rasul ini tugasnya ialah yatslu, membacakan ke atas mereka ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menerangkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yuzakkihim, dan menyucikan. Zakka, yuzakki, wa yuzakkihim, menyucikan mereka, iaitu Rasul ini diutuskan oleh Allah SWT menyucikan mereka. Menyucikan apa? Menyucikan dalaman mereka, iaitu kepercayaan mereka itu daripada kepercayaan bukan kepada Tuhan, kepercayaan hanya kepada Tuhan, iaitu membersihkan, menyucikan sifat kesyirikan, sifat syirik dan juga sifat yang buruk lah. Itu wa yu'allimuhum, mengajarkan mereka Alkitab, mengajarkan Al-Quran. Wal hikmah, ada yang ulama menyatakan hikmah tu ialah hadis Nabi SAW, iaitu pengetahuan yang mendalam tentang hukum-hukum syarak ni hanya boleh diketahui melalui huraian dan juga penjelasan daripada Nabi Muhammad SAW. Wa in kanu, mereka itu min qablu, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu lafi dhalalim mubin, iaitu dalam kesesatan yang nyata.
kesesatan yang nyata tu ialah kesesatan atau bentuk kepercayaan cara hidup yang tidak menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Maka mereka itu dikatakan sebagai sesat. Jadi ayat ni menyentuh tentang akidah, tentang kerasulan, tentang tugas Nabi iaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran, iaitu menerangkan tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran keesaan Allah SWT, menyucikan daripada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat syirik dan mengajarkan Al-Quran dan juga hadis kerana mereka pada masa itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini yang pertama, ayat tentang akidah. Yang kedua, kita dapat lihat dalam surah Al-Baqarah. Disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka itu marad. Marad ni ialah sakit. Kalau kita belajar bahasa Arab, marad sakit. Kalau marda, orang yang sakit. Iaitu dalam hati-hati mereka itu ada sifat, ada itu golongan munafik lah. Him tu mereka tu merujuk kepada golongan munafik. Jadi penyakit yang dimasukkan di sini ialah penyakit syak, iaitu keraguan dan juga hasad dengki. Mereka tu ragu-ragu dan juga hasad dengki dengan Rasulullah SAW dan orang Islam. Jadi Allah tambahkan lagi kepada mereka ke penyakit itu. Penyakit syak wasangka tu, keraguan dan juga hasad dengki itu Allah tambahkan lagi. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu bima kanu yakzibun, terhadap apa yang mereka dustakan tentang kebenaran Islam. Ini juga berkata kerana dalam akidah itu ialah iman, sedangkan sifat munafik dikatakan munafik itu bukanlah orang beriman. Kerana ciri Rasulullah juga ada menyatakan ciri-ciri munafik itu apa dia, dan dinyatakan juga dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kan, orang-orang munafik di bawah, kalau neraka tu dalam tempat yang paling bawah sekali. Fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik, kerana mereka ni memperlihatkan keimanan, memperlihatkan seolah-olahnya macam mengikuti apa yang Rasulullah mengajarkan, tetapi pada hati mereka itu sebenarnya ada hasad dengki, juga menyembunyikan mereka punya perasaan yang sakit yang banyak. Jadi itu berkaitan akidah juga. Lalu dengan kesakitan tadi, dengan penyakit tadi, Allah tambahkan lagi, maka bertambah-tambahlah lagi mereka itu punya maksiat ataupun kemurkaan Allah kepada mereka. Lalu Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih kerana mereka telah melakukan satu pendustaan terhadap agama yang benar. Ini berkaitan yang kedua, berkaitan akidah. Yang ketiga, berkaitan akidah juga dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau ara'aita allazi, iaitu tentang orang-orang yukadzibu, yang mendustakan biddin, mendustakan tentang hari pembalasan. Hari pembalasan kita pun dah belajar, iaitu berkaitan ghaibiyat, akidah juga tentang peristiwa yang akan berlaku. Kita pun tidak tahu macam mana apa yang akan berlaku, bagaimana keadaannya, huru-haranya macam mana. Tetapi ada dalam Quran Allah nyatakan ada golongan yang mendustakan tentang adanya hari pembalasan. Jadi ayat ni menyentuh juga tentang akidah. Adanya sentuhan ataupun ayat-ayat bicarakan tentang akidah. Antaranya ayat nilai, yang ayat yang ketiga kita sentuh, tentang hari pembalasan. Kemudian yang keempat dalam surah Al-Lail juga berkaitan akidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-6. Wa saddaqa bil husna, serta ia mengakui dengan husna ni, yang baik ni ialah syurga lah. Jadi wasaddaqa, yang membenarkan tentang adanya balasan baik, iaitu syurga. Syurga itu satu juga yang kita tak nampak, tetapi setiap kebaikan tu Allah akan mengganjari dengan kebaikan. Amalan kebaikan, amalan soleh akan diberi balasan kebaikan, dan yang tertinggi sekali ialah syurga, syurga Firdaus. Jadi adanya pembalasan itu juga berkaitan akidah, kepercayaan yang tidak hanya boleh dipercayai, melainkan adanya keimanan dalam hati kita lah. Jadi ayat yang ke-6 contohnya, ayat yang ke-4 contohnya ialah berkaitan membenarkan adanya perkara baik, iaitu syurga. Kemudian seterusnya ayat yang ke-5 sebenarnya, typing ni, ayat yang ke-5 dalam surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan
dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam, iaitu yang berserah bulat-bulat kepada Allah SWT. Jadi ayat ini juga menyentuh tentang tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang menyuruh orang supaya mengesakan, mentauhidkan, menyembah kepada Allah SWT. Jadi menyembah, mengesakan, mentauhidkan itu berkaitan akidah. Wa amila solihah, dan supaya di sendiri itu mengamalkan amal soleh. Amal soleh ini berlaku selepas adanya i'tiqad ataupun akidah yang betul lah. Baru akan dapat balasan kebaikan. Sesungguhnya aku daripada orang-orang Islam. Ini juga menyentuh tentang akidah. Banyak ayat-ayat tentang akidah, saya hanya cuma kongsikan sebahagian sahaja sebagai memenuhi kita punya perbincangan pada minggu ini. Kemudian kita masuk pula berkaitan syariah. Dalam Al-Quran bukan hanya menyentuh tentang akidah, ada juga tentang syariah. Apa itu syariah? Syariah kita pernah belajar sebelum ni. Iaitu syariah itu ada dari segi bahasanya, ada yang bermaksud jalan yang lurus, yang dilalui oleh orang ramai. Dan juga dari segi istilah, itu apa-apa aturan atau ketetapan yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Yang terdiri daripada hukum hakam yang dirujuk daripada sumber utamanya iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sama ada berkaitan akidah, perbuatan mukallaf iaitu ibadah, hukum hakam yang qat'i ataupun zanni. Jadi syariah itu ialah semua ketetapan dalam kehidupan kita lah, syariah. Banyak dalam Al-Quran tentang syariat ni. Saya bawakan contoh-contohnya iaitu dan antaranya yang pertama surah Al-Ma'idah. Lihat pada garisan yang saya gariskan tu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Itu artinya bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami telah pun tetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Jadi Al-Quran memberi signal, memberi panduan bahawa setiap kaum umat di antara manusia ni Allah dah jadikan ketetapan ataupun satu cara hidup syariat ataupun agama yang mesti diikuti oleh setiap individu. Yang kedua surah Al-Jasiyah, a'udzubillahi minasyaitonir Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Artinya kemudian kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat yang cukup lengkap. 'Ala syari' minal amri, daripada hukum-hukum agama, maka turutilah syariat itu. Fattabi'ha, maka ikutlah syariat dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Itu perkara yang benar. Jadi Al-Quran menyentuh supaya umat mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kerana syariat itulah syariat yang benar. Jika maknanya syariat yang tidak mengikut hawa nafsu, bahkan mengikuti kebenaran daripada Allah SWT. Kemudian kita lihat pada surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, lihat pada ayat yang digariskan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Iaitu yang mana artinya hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk di syariat Islam ni Rasulullah telah menyatakan dalam ayat ni bahawa telah lengkap. Maknanya agama Islam itu telah lengkap. Syariat Islam itu telah lengkap. Maknanya tidak ada lagi yang tertinggal, yang tidak mencukupi untuk manusia menjadikan garis panduan dalam kehidupan. Kerana Rasulullah Allah SWT telah menyatakan firman-Nya dalam surah Ma'idah itu Al-Quran tu ataupun Allah telah melengkapkan agama Islam dan telah cukupkan nikmatku kepadamu, kepada Rasulullah, dan aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu, iaitu Rasulullah SAW. Okay, kemudian yang keempat dalam surah An-Nahl ayat 89, lihat pada ayat yang digariskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang mana artinya yang bergaris tu, dan kami turunkan kepadamu, yakni Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu. Bermaksud Al-Quran yang Allah SWT turunkan kepada telah pun menjelaskan tiap-tiap sesuatu. Maksudnya tidak ada satu pun yang tinggal yang tidak dijelaskan
sebagai panduan dalam kehidupan. Bermaksud Al-Quran lengkap. Sebagaimana juga ini menyokong ayat yang sebelum tadi yang kita belajar, iaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Ini ayat yang keempat. Bermaksud Al-Quran telah jelaskan setiap satu tanpa ada yang tertinggal. Dan yang kelima seterusnya, ayat 8 juga, surah Al-An'am. Lihat pada perkataan yang bergaris, ayat yang bergaris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma farratna fil kitabi min syai'. Artinya tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Allah SWT mengatakan tidak ada satu pun yang tertinggal dalam Al-Quran. Maksud syariat Islam tu telah pun lengkap. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Ini ayat syariat Islam. Semua Allah telah sentuh. Tidak ada yang tertinggal. Maka tidak ada hujah lah bagi manusia mengatakan kami tak tahu ni. Kami tak tahu ni kerana Allah SWT telah menyatakan semua dah lengkap. Hanya ikuti saja syariat Islam itu, maka tidak akan mendapat kemurkaan dan balasan yang pedih di akhirat nantilah. Itu berkaitan syariat, kita masuk berkaitan ibadah. Kita dah pun belajar ibadah tentang minggu sebelum ni, iaitu ibadah tu dari segi bahasanya ibadah abdiyah, ubudiyah, iaitu bererti taat, tunduk, patuh, merendah dan menyerah diri. Dari sudut istilah iaitu ibadah itu ketaatan dan ketundukan yang diberikan kepada Allah SWT. Sama ada perbuatan, perkataan yang zahir ataupun yang batin. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang ibadah. Apa jua perbuatan yang mendapat keredaan Allah SWT, Allah suka, dikira sebagai ibadah. Tapi ada syarat-syaratnya. Kita pun dah belajar syarat-syarat sesuatu perbuatan, tindakan itu dianggap atau dikatakan sebagai ibadah. Jadi antara ayat Quran yang mengatakan tentang ibadah, menyentuh tentang ibadah, pertama surah Al-Fatihah. Setiap hari kan ayat yang kelima. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sajalah yang Allah kami mohon pertolongan. Na'budu, menyembah. Jadi adanya seruan yang kita baca setiap hari itu sebagai pengakuan kita hanya menyembah pada Allah SWT. Na'budu ibadah. Na'budu tu pun serpihan atau terbitan daripada ibadah. Yang kedua dalam surah Al-Baqarah tentang solat. Solat merupakan satu ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan sendirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang jadi adanya perintah tentang supaya bersolat, kemudian keluarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kat sini kalau kita belajar bahasa Arab ada bentuk perkataan aqimu adalah bentuk fi'il amar, fi'il perintah. Perintah bermaksud mengatakan apabila bentuk perkataan tu bentuk perintah, bermaksud di situ ada hukum kewajipan. Maka wajiblah kamu semua mendirikan solat, zakah dan hendaklah kamu semua mengeluarkan zakat. Bentuk perintah juga. Warka'u pun perintah juga. Rukuklah, maka kesemua ni ialah hukum wajib. Wajib. Kerana kita pernah belajar sebelum ni, ibadah ada yang ibadah wajib, ada yang ibadah sunat. Jadi, sirah ataupun bentuk wajib, bentuk perintah, hukumnya wajib. Ni masuk kategori ibadah yang wajib lah. Solat, zakat. Kemudian yang ketiga dan surah Baqarah juga. Ni tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Tentang puasa. Jadi Al-Quran pun menyentuh tentang ibadah puasa. Kutiba ni difardukan, diwajibkan, maka hukumnya pun wajib. Ini kategori ibadah wajib lah. Kemudian ayat tentang ibadah yang lain dalam surah Taubah ayat 103 tentang zakat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'. Harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka kerana sungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka
Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Khudh, ambillah. Jadi ayat perintah ni menunjukkan adanya kewajipan lah, unsur wajib. Ambillah min amwalihim, daripada harta-harta mereka itu sedekatan. Bila wajib namanya zakat. Yang sunat tu biasalah macam sedekah biasa. Tu sedekah yang sunat. Kalau sedekah yang wajib namanya zakat. Yang mana fungsi zakat tu ialah tutahhiruhum, menyucikan, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka. Fungsi zakat. Ni adanya sentuhan ataupun seruan Al-Quran tentang supaya melakukan ibadah secara wajib, iaitu berkaitan harta, ibadah zakat. Kemudian yang kelima dalam surah Al-Baqarah ayat 196, ayat tentang haji dan umrah. Ini perintah tentang ibadah jugalah. Wa atimmul hajj, dan sempurnakanlah al-hajjah, haji, wal umrah lillah, untuk Allah SWT. Ayat ini menyentuh tentang haji dan umrah. Tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Ini erti dia. Nanti boleh dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Kemudian dalam surah Al-Ghafir ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni bakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan. Jadi di sini dinyatakan supaya merendahkan diri. Ibadah tu merendahkan diri. Tapi orang-orang yang sombong, takbur daripada merendahkan diri, daripada beribadah itu, mereka tu Allah ancam akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi semestinya menjadi kewajipan setiap manusia tu supaya merendahkan diri ataupun beribadah, memperhambakan diri untuk mengelakkan daripada dianggap sebagai kategori orang yang sombong, takbur, yang mana akan diberikan balasan yang sangat pedih, iaitu neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini berkaitan ibadah. Ibadah juga. Kemudian tentang akhlak. Tentang akhlak ni, semua dah pun memilih tugasan yang kedua tu, analisa akhlak. Jadi semua dah dapat carilah ayat-ayat berkaitan akhlak. Cumanya kini hanya perkongsian. Okey, akhlak semua pun dah belajar sebelum ni, iaitu berasal daripada perkataan Arab juga. Bagaimana ayat Quran yang menyentuh tentang akhlak Rasulullah tu, kana khuluquhul Quran. Iaitu kana khuluqul Quran, iaitu Rasulullah tu akhlaknya ialah itu dalam hadis yang dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah. Ditanya tentang akhlak Rasulullah, Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah tu ialah Quran. Dari segi istilah, sebenarnya menyatakan oleh Imam Al-Ghazali, menyatakan akhlak itu merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau maksud akhlak tu ialah pantulan secara automatik yang tidak memerlukan kepada pertimbangan atau pemikiran. Dia respon. Dia secara tidak balas langsung. Contohnya orang, katakanlah orang yang berakhlak mulia, contohnya penyabar, bila orang marah dia automatik tidak akan respon untuk balas balik marah. Dia akan senyap atau respon diri sendiri. Maksudnya respon secara semula jadi yang mana terbit daripada tingkah laku yang baiklah, daripada akhlak yang baik. Okey. Ayat-ayat tentang akhlak antaranya ialah sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 134, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang membuat perkara-perkara baik. Ini akhlak yang baiklah. Kerana Allah mengatakan orang yang bersedekah, mendermakan, sama ada dalam keadaan senang, sarra ataupun susah, dharra, wal kazimin, ada orang-orang yang menahan kemarahan. Ada menahan kemarahan ketika orang melakukan sesuatu yang dia tak suka, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang. Maka ni antara sikap-sikap akhlak yang baik. Ayat ni menyentuh tentang akhlak lah. Allah menyukai orang-orang yang buat baik. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 26 hingga 27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atital qurba wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira.
Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafur. Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya. Memberikan hak kepada masing-masing ni juga merupakan akhlak yang baik. Maknanya kita tidak mengambil hak orang tapi kita memberikan hak mereka yang selayaknya. Kalau orang miskin, hak orang miskin, iaitu apa hak orang miskin? Iaitu bagi orang kaya itu haknya ialah memberikan zakat, mengeluarkan sedikit harta untuk diberi orang miskin. Kerana zakat itu ialah hak orang-orang yang layak menerimanya lah, iaitu antaranya orang miskin. Jadi itu hak dia, kita berikan. Itu akhlak yang baik lah. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Wala tubazzir tabzira, tidak membazir. Juga merupakan akhlak yang baik. Kerana Allah menyatakan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang bazir itu merupakan saudara mara. Saudara mara. Ikhwan, saudara mara ataupun ikhwan syayatin. Sedangkan syaitan itu kepada Tuhannya merupakan orang yang kafir. Jadi membazir bukanlah sifat yang baik. Jadi orang yang tidak membazir merupakan berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah menyentuh tentang sikap yang baik ni dan dalam ayat 27. Kemudian dalam surah Al-Isra juga ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak. Orang yang berlagak sombong Allah tak suka. Ini akhlak yang baik, iaitu orang yang tidak berlagak sombong. Orang yang merendah diri. Kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung. Orang yang berlagak sombong ni, walaupun dia sombong macam mana pun, dia tetap tak akan tinggi macam gunung. Gunung lebih tinggi. Dia nak meninggi diri, dia tetap tak akan dapat tinggi melebihi gunung. Dia juga tidak dapat menembusi bumi. Allah menyatakan demikian. Jadi orang yang sombong ni Allah tak suka. Maka ayat ni menyentuh supaya merendah diri dan tidak berlaku sombong. Kemudian seterusnya dalam surah Isra juga ayat 36. Minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'udan. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Jadi akhlak yang baik iaitu tidak mengikut atau tidak membuat atau tidak melakukan apa-apa yang kita tidak tahu. Ditakuti, dikhawatiri apa yang kita buat tanpa ilmu, tanpa pengetahuan tentang perkara tersebut akan menjadikan kita melakukan satu perkara yang salah. Sesuatu yang memberi kesan buruk mungkin akan diberikan dosa. Kerana Allah menyatakan semua penglihatan kita tu, anggota-anggota itu akan ditanya tentang apa yang lakukan, sama ada perkara tersebut betul ataupun tak betul. Jadi orang yang melakukan satu dengan ilmu, dengan pengetahuan, itu akhlak yang baik lah. Kalau contoh orang tanya, kenapa tak buat tu? Aku pun tak tahu sebab tak ada ilmu tentang tu, jadi tak nak buat. Takut dosa. Jadi itu akhlak yang baik. Dapat mengelakkan ditanggung sesuatu yang tak baik. Kemudian dalam surah Nisa ayat 58 tentang amanah ni, itu dah ada kumpulan yang buat tentang amanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahli yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi. Jadi amanah, menyerahkan amanah kepada ahlinya merupakan akhlak yang baik. Memberi pada yang berhak menerimanya. Semua itu dah sentuh. Amanah ni juga menjadi pengukuran ataupun penentu kepada menghampirinya kita kepada hari kiamat. Kan fantazirus sa'ah. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Bila memberikan, disandarkan satu perkara itu, satu amanah itu kepada yang bukan ahlinya, maka akan kebinasaannya. Kebinasaan. Itu berkaitan amanah. Kemudian antara yang lain surah Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya
ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama orang-orang yang benar. Orang yang benar ni juga merupakan akhlak yang baik. Kumpulan tadi pun, kumpulan Dayang dan juga kumpulan Fatihah dah menyatakan tentang sabar. Sabar tu jumpa akhlak yang baik. Al-Quran juga supaya bersabar. Wa basyiris sabirin antaranya kan. Supaya berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Itu orang-orang yang baik, akhlak yang mulia lah. Okay, itu sahaja berkaitan akhlak. Banyak lagi ayat lain. Ini hanya perkongsian sebahagian sahaja sebagai rujukan kita untuk ambil iktibar daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran berkaitan akidah, berkaitan syariat, berkaitan ibadah dan juga berkaitan akhlak. Okay, mudah-mudahan semua dapat difahamilah tentang perkongsian pada hari ini untuk makluman dan juga mungkin kita dapat. Okay,